Baik, Assalamualaikum, ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi kembali kita hari ini dalam satu sesi live, ya, yang akan membincangkan tajuk yang sedang hangat diperkatakan, iaitu kemungkinan berlakunya rombakan kabinet, ya, dan dakwaan sesetengah pihak bahawasanya Ismail Sabri ini sedang memikirkan sama ada untuk melantik, ya, Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada yang kata Hamzah Zainuddin sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada pula yang kata Hishamuddin sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi untuk live hari ini saya akan membuat ulasan dari 3 sudut, iaitu pertama, pasal rombakan kabinet ni, ya, pasal rombakan kabinet ni andai kata ianya berlaku. Dan yang kedua, dakwaan-dakwaan mungkin Azmin atau Hamzah dijadikan TPM. Dan yang ketiga, ada juga yang kata mungkin Hishamuddin sedang dipertimbangkan sebagai TPM. Jadi sejauh manakah kebenaran dakwaan-dakwaan ini, dan apakah maksudnya jika berlaku rombakan kabinet? Dan selepas itu saya akan cuba jelaskan dengan ringkas dan tertib, sebab saya nak lebih menumpu kepada soalan anda. Jadi anda tunggu isyarat saya sebelum bertanya soalan, ya. Dan jika berlaku gangguan seperti biasa, jangan ke mana, refresh page. Saya akan ulang siaran. Dan selepas saya merungkai isu TPM ini atau rombakan kabinet, saya akan mengulas sedikit satu kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen PKR, iaitu Hassan Abdul Karim. So saya akan ulas sedikit lah. Okay. Baik, saya mulakan, ya. Jadi ada ura-ura bahawa Ismail Sabri akan merombak kabinet. Okey. Dan saya sebenarnya sudah pun membuat satu penjelasan, ulasan, pencerahan panjang lebar berhubung dengan kemungkinan berlaku rombakan kabinet ini. Jadi bagi mereka yang belum menonton, ya, penjelasan saya berhubung rombakan ini, sila ke bahagian video dan scroll dan rujuk kepada live yang berkaitan dengan rombakan kabinet. Okey. So saya dah jelaskan. So di sini saya akan buat satu rumusan ringkas apa yang telah saya jelaskan sebelum ini dahulu. Kemudian saya akan cerita babak TPM. Jadi sepintas lalu kita tahu kerajaan pimpinan Ismail Sabri sudah memberi ataupun Ismail Sabri sudah memberi markah kepada kabinet dia sendiri, bukan orang lain. Dia sendiri beri markah pencapaian KPI kabinet dia sendiri dalam 100 hari. Jadi kalau kita lihat 100 hari ni ialah 30 campur 30 campur 30 campur 10. Maknanya 3 bulan, tak sampai 3 bulan setengah. Maknanya KPI tak sampai 3 bulan setengah. Ismail Sabri dia berikan apa? Dia berikan 90%. Jadi satu Malaysia terpinga-pinga, satu Malaysia keliru, satu Malaysia heran. Saya minum kopi hampir tercekik, ya. Ini cerita benar. Ini cerita benar. Saya masa benda tu saya belum baca lagi, saya belum dengar lagi, ada orang cerita kat saya hampir tercekik dengan kopi bila I dengar Ismail Sabri beri markah 90% kepada kabinet pimpinannya dalam 100 hari atau tak sampai 3 bulan setengah. Jadi satu Malaysia saya rasa terkejut macam mana, sedangkan ada banyak perkara-perkara yang menjurus kepada kegagalan kerajaan. Ya, ini sebelum banjir ni, kita cerita sebelum banjir ni, ya. Dan ini adalah gerombolan ahli-ahli parlimen PPBM UMNO PAS yang sama yang terlibat semenjak langkah Sheraton yang telah menubuhkan dua kerajaan, ya, atas dasar sugukan kuasa dan kedudukan dan mengamalkan politik darjat, politik kuku besi.
ya, dan telah memudaratkan rakyat, memudaratkan negara, ekonomi negara, kesihatan negara, sosial negara, politik negara jadi carca merba dan sebagainya. Jadi orang pelik, ya. Kita ingat lagi macam mana Peja membuat kenyataan-kenyataan yang memarahkan rakyat. Kita banyak insiden, ya. Okey, banyak insiden, tak perlu saya huraikan lah. Saya ingat semua orang dah tahu. Baik. Kemudian selepas dia beri KPI 90% ni, berlaku bencana banjir. Bencana banjir ini telah menyerlahkan keparahan serius dalam kerajaan atau keupayaan kerajaan untuk berfungsi dengan baik, ataupun keupayaan kerajaan untuk mentadbir urus negara dengan baik, ataupun keupayaan kerajaan untuk menjaga kebajikan rakyat, kesejahteraan rakyat. Telah membongkarkan, telah menyerlahkan perkara ni bagi tatapan umum, terang-terang boleh dilihat di depan mata, ya. So benda ni banyak kali saya dah huraikan, ya. Bermula daripada kegagalan kerajaan untuk memberi bantuan kecemasan, ya, sikap sambil lewa, tidak nampak bantuan, ya, kepada kenyataan Menteri Besar Selangor yang mendakwa dan sehingga hari ini tidak berani disangkal oleh Ismail Sabri, iaitu pada hari Jumaat dia telah memanggil Ismail Sabri dan meminta Ismail Sabri untuk mengerahkan aset persekutuan ke Selangor bagi membantu dalam urusan bantuan kecemasan banjir. Dan jawab Ismail Sabri, ini bukan bawah bidang kuasa saya, ini bawah bidang kuasa NADMA, ya, yang merupakan kenyataan pelik kerana ia bukan hanya menunjukkan Ismail Sabri lepas tangan, ia menunjukkan satu isyarat jelas bahawa Ismail Sabri tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai Perdana Menteri, mungkin takut dengan menteri lain kerana NADMA ni diletakkan adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi semestinya Ismail Sabri ada kuasa untuk mengarahkan NADMA melakukan apa yang patut. Nampaknya Menteri NADMA ni lebih berkuasa dari Ismail Sabri kot, ya. Kemudian ada laporan yang mengatakan tentera tak dapat kelulusan dari NADMA sehingga terpaksa membuat keputusan untuk turun sendiri. Kemudian menteri-menteri yang sedang berhibur sama ada di luar negara dengan bercuti atau sibuk mengadakan majlis-majlis dalam suasana yang serba mewah tengah bencana banjir meragut nyawa, ya. Ada majlis tari menari. Faizal Azumu siap melakukan perkara bodoh, iaitu melakukan satu majlis pelancaran sukarelawan pasca banjir, ya. Dan perkara-perkara ni yang menunjukkan menteri-menteri yang wujud ni sama ada tidak layak ataupun tidak sesuai dalam kedudukannya. Dan ini sejajar dengan hujah saya bahawa apabila ditubuhkan sebuah kerajaan rapuh, di dalam dengan sokongan gerombolan ini, siapa pun jadi Perdana Menteri, kerajaan itu akan tidak boleh berfungsi dengan baik, ya. So sebabnya setiap Ismail Sabri terdesak untuk sokongan semua ahli-ahli parlimen, UMNO, PPBM dan PAS. Jadi dia terpaksa menurut kehendak mereka. Jadi jika mereka minta jawatan ni, dia kena turut. Ini menyebabkan ada pelantikan menteri tertentu ke, timbalan menteri tertentu ke, pengerusi GLC ke, pengerusi agensi ke, yang tidak bersesuaian dengan pengalaman, kelayakan ataupun kemampuan individu terbabit. Dan ini menyebabkan kerajaan tidak dapat berfungsi dengan baik. Apabila kerajaan ditubuhkan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan, maka pertimbangan utama orang yang dilantik adalah kelangsungan kuasa dan kedudukan masing-masing, bukannya permasalahan rakyat. Dan orang-orang ni kita amat sukar untuk mempercayai bahawa mereka jujur untuk menitik beratkan apa yang rakyat mahu, kerana mereka ini adalah golongan gerombolan pengkhianat yang telah mengkhianati mandat rakyat dengan merampas kerajaan menerusi pintu belakang, dalam menerusi langkah Sheraton. Jadi orang ni masuk untuk kuasa dan kedudukan dan sentiasa sibuk dengan berpolitik, bertelagah, bercakaran, bercatur untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri pembangkang, sehingga hari itu buat percaturan nak menumbangkan kerajaan sendiri, di mana UMNO menikam UMNO di Melaka. Jadi inilah masalah dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Tapi Ismail Sabri beri KPI 90%.
Jadi lepas isu banjir ni, semua orang tertanya-tanya macam mana kerajaan ini yang merupakan kerajaan yang paling teruk dalam sejarah negara boleh mendapat KPI 90%. Bagi ramai mungkin 10% pun tak lepas, ini dah dapat 90%. Ya. So inilah dan satu lagi yang menjadi tanda tanya, dan ini mula menjadi tanda tanya selepas saya mengutarakannya, iaitu jika benar Ismail Sabri kata kerajaan ini dapat KPI 90%, tak sampai seminggu selepas dia buat pengumuman itu berlaku bencana banjir, dan kemudian disebabkan kegagalan kerajaan terserlah bagi semua melihat, timbul ura-ura Ismail Sabri akan melakukan rombakan kabinet. Dan ini sebenarnya bukannya kabar angin. Ini memang sedang dipertimbangkan. Tetapi apa yang saya utarakan yang membuka minda semua ialah jika benar dah 90% KPI, jika benar kerajaan ini diterima ramai, jadi mengapa ada pertimbangan nak rombak sebuah kabinet yang berfungsi dengan begitu cekap yang diterima ramai? Ya, kerana kenyataan yang dibuat di media adalah kononnya Ismail Sabri nak rombak kabinet untuk mengembalikan keyakinan rakyat. Tapi kalau kerajaan dah dapat KPI 90%, sudah pasti rakyat terlalu yakin dengan kerajaan ni. Jadi buat apa rombak? Buat apa nak dapatkan balik keyakinan yang menurut kerajaan dah memang ada? Di situ timbul tanda tanya, benarkah Ismail Sabri jujur apabila memberi markah 90% kepada kabinetnya, ya, dan kemudian tak sampai 2 minggu lepas itu Ismail Sabri sendiri terpaksa memberi amaran kepada menteri-menteri dia untuk kembali dari bercuti. Kabinet 90% ni sepatutnya kabinet cekap. Mengapa sampai 2 minggu selepas memberi markah 90% Ismail Sabri terpaksa meminta menteri-menteri dia kembali? Dan itu pun saya kira adalah sandiwara Ismail Sabri. Sebab jangan lupa, ketika banjir, apabila menteri-menteri ini memohon untuk keluar negara, yang beri kelulusan adalah Ismail Sabri. Ya, yang bertanggungjawab adalah Ismail Sabri. Jadi di sini bila cerita babak rombakan ini memang 101 tanda tanya, 1001 tanda tanya. Dan kini timbul ura-ura kononnya Ismail Sabri nak lantik sama ada Hamzah ataupun Azmin, dan ada pihak yang kata ataupun Hishamuddin sebagai TPM. Di sini saya nak beritahu dengan jelas, dengan ringkas. Pertama, sebelum kita pertimbangkan Hamzah ke Azmin ke Hisham ke, siapa-siapa yang dilantik menjadi TPM ni, apabila rakyat dah lihat tahap kegagalan gerombolan ni sejak langkah Sheraton, yang rakyat tengah seksa hampir 2 tahun di bawah gerombolan ini, negara tengah mudarat, ekonomi tengah mudarat, kesihatan tengah mudarat, politik tengah mudarat, hampir 2 tahun di bawah gerombolan ni. Jadi lantik siapa pun, rakyat akan hanya bertambah marah. Tak lantik pun memang orang dah tak terima. Lantik bertambah marah. Sebab kerajaan ini bukan hanya didirikan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Sogokan kuasa dan kedudukan dalam pentadbiran ini yang meliputi agensi, GLC, penasihat, duta dan sebagainya adalah antara tertinggi dalam sejarah tanah air. Dan itu pun tak boleh berfungsi, prestasi terburuk dalam sejarah tanah air. MPN yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sepatutnya menjadi ganti kerajaan bagi mentadbir urus negara, yang kemudiannya dicadangkan oleh Tun kepada Yang di-Pertuan Agong, dicuri, diciplak idea ni oleh Muhyiddin dan kemudiannya Ismail Sabri, dan kemudian Ismail Sabri menggunakannya sebagai satu medan lagi untuk menyogok lagi jawatan. Kerana MPN ni sepatutnya jadi ganti kerajaan, dia ala magiran, dia sepatutnya hanya ada 20-25 pakar-pakar, majoritinya bukan ahli politik, untuk mentadbir urus negara dan memperbetulkan kegagalan gerombolan ini. Tapi Ismail Sabri dahlah mewujudkan antara kerajaan terbesar, antara pentadbiran terbesar dalam sejarah. Ditambah pula dengan sogokan banyak jawatan dalam MPN yang majoritinya ahli-ahli politik. Kemudian diletakkan
Muhyiddin sebagai peneraju, sebagai pengerusi MPN, walhal MPN ni sepatutnya mengatasi kegagalan yang disebabkan oleh Muhyiddin. Jadi semuanya tak masuk akal. Tambah pula MPN ni yang seharusnya menjadi ganti kerajaan untuk mentadbir urus negara, dia sepatutnya jawab terus kepada Agong. Ini dah ada kerajaan, dah ada banyak penasihat, tambah pula dengan MPN yang jawab kepada Ismail Sabri. Jadi semua ni dah jadi bahan lawak jenaka. Jadi rakyat dah tak percaya. Jadi bila anda lantik seorang lagi timbalan Perdana Menteri, bagi rakyat, ini satu lagi sogokkan jawatan, ini satu lagi pembaziran duit rakyat. Kerana ini adalah duit rakyat. Dari rakyat untuk dibayar kepada MP-MP dan menteri-menteri, kepada menteri-menteri untuk menjaga kesejahteraan rakyat, untuk bekerja demi rakyat. Ini tidak. Bila sampai bencana, rakyat bergantung pada rakyat. Ya. Dan disogok pula guna duit rakyat. Tapi yang seksa rakyat, yang bunuh diri tak ada duit rakyat masa pandemik COVID. Disebabkan cara menangani wabak COVID ni oleh gerombolan ni amat gagal. Ya. Dan tidak ada apa-apa formula yang telah diumumkan oleh kerajaan untuk menebus kembali kegagalan ini dengan bantuan pendanaan kepada mangsa-mangsa kegagalan kerajaan. So itulah jawapan saya, ya. Lantik siapa sahaja sebagai TPM ini hanya akan meningkatkan kemarahan rakyat. Baik. Soal Azmin, anda tahulah kalau lantik Azmin atau Hamzah betapa meningkatnya kemarahan rakyat. Saya tak perlu cerita lagi. Tapi mengapa tiba-tiba jadi pertimbangan nak lantik Hishamuddin? Adakah benar ura-ura ini? Baik, menurut apa yang saya difahamkan, memang benar ada pertimbangan untuk lantik Hishamuddin sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebabnya, kalau anda rujuk kepada live saya semalam, yang anda boleh rujuk sama ada dalam Facebook ini atau YouTube Regi JC Ritaudin, sebenarnya saya dah jelaskan panjang lebar berhubung dengan perang saudara dalam UMNO yang bakal meletus. Jadi jika anda belum menonton, tontonilah live saya semalam, iaitu perang saudara UMNO bakal meletus, UMNO akan berkecai. Okey, baik. Saya tak nak ulang lagi. Jadi perang saudara ini akan berlaku antara kluster Ismail Sabri dengan kluster mahkamah. Kluster mahkamah berpecah kepada dua, iaitu kluster mahkamah A dan kluster mahkamah B. Tapi secara secara am, ianya antara kluster mahkamah dan Ismail Sabri. Jadi kluster mahkamah ni dari sudut, ya, nak adakan pilihan raya awal lepas PAU, ya, mendapat sokongan 90% wakau umbi bahagian cawangan. Dari sudut nak ada PRU awal, ya, sebelum bulan April, nak bubar parlimen sebelum April, mungkin Mac, dapat sokongan lebih 90% akar umbi bahagian cawangan. Kluster Ismail Sabri hampir tidak ada sokongan akar umbi bahagian dan cawangan dalam hal itu, ya. Tetapi dari sudut nak calonkan Najib atau Zahid sebagai calon Perdana Menteri andai kata parlimen bubar, kluster mahkamah hanya mendapat sokongan 30% akar umbi bahagian cawangan. Tetapi Ismail Sabri pun memang sokongan terhadap dia amat tipis. Dan dalam babak nak menentang Ismail Sabri, nak cantas Ismail Sabri, nak pastikan Ismail Sabri ini tidak boleh mengambil alih tampuk kepimpinan UMNO, kluster mahkamah mendapat sokongan lebih 90% bahagian cawangan dan akar umbi. Jadi cawangan bahagian akar umbi ni dia bukan sokong sangat kluster mahkamah. Kluster mahkamah ni Najib, Zahid, Ahmad Maslan dan seorang lagi itu mendapat sokongan 30% akar umbi bahagian cawangan, ya. Saya bukan cerita Najib je, sebab ada orang kata mungkin Regi tersilap, sebab kita Najib kami rasa mungkin 40% lebih lah sokongan dia. Saya bukan cerita Najib je, saya cerita kluster mahkamah, iaitu Najib, Ahmad Maslan, Zahid, seorang lagi dan 2-3 lagi. Semua ni secara kolektif mendapat sokongan 30% je akar umbi bahagian cawangan. Sebab Najib bukan seorang mengawal UMNO, dan Najib bukan UMNO, UMNO bukan Najib, ya. Ianya satu kumpulan. So dari sudut itu memang sokongan tak seberapa.
Tapi dari sudut nak menentang Ismail Sabri ni, memang padu sokongan terhadap Zahid, Najib, Ahmad Maslan, kluster mahkamah lah. Sebab semua orang tahu Ismail Sabri sekarang ni berdamping dengan PPBM, Muhyiddin, dan mereka hendak menentang habis-habisan. Ya? Dan babak nak adakan pilihan raya awal, saya dah beritahu, memang dapat sokongan. Jadi perang saudara akan berlaku, dan untuk lebih lanjut, untuk memahami lebih lanjut apa sebenarnya perang saudara ini, bagaimana keretakan dalam UMNO ni terjadi, anda rujuklah live semalam, ya, scroll ke bawah rujuk live semalam atau rujuk YouTube. Tapi mengapa Ismail Sabri mempertimbangkan Hishamuddin? Sebab sekarang Ismail Sabri gelabah. Dia tahu dalam kluster mahkamah akan berjaya juga nak adakan pilihan raya awal. Sebabnya sentiasa ada hubungan antara Zahid, kem Zahid dengan kem Anwar. Sentiasa ada. Saya tak nak perincikan lebih lanjut buat masa ni, tapi ada. Okay, ada perancangan, ada pertimbangan untuk bentuk jajaran politik antara Barisan dengan Pakatan Harapan. Ada, ya. Dulu pun mereka menipu, kata tak ada, last terbongkar surat ke istana di mana Zahid, Najib menzahirkan sokongan kepada Anwar. Jadi mereka tak akan mengaku, tapi ada. Ya, kalau tak percaya, suruh Anwar nafikan, suruh Zahid nafikan dengan menyebut nama saya. Ya, ada pertimbangan itu, ada perbincangan itu. Jadi sekarang apa yang ditakuti oleh Ismail Sabri ialah mati-mati kluster mahkamah ni nak adakan pilihan raya awal. Okey. Jadi mereka akan menunggu selepas Perhimpunan Agung UMNO. Kerana Perhimpunan Agung UMNO, PAU, mana-mana keputusan yang dibuat pada PAU mengatasi keputusan MKT. Dan memandangkan lebih 90% akar umbi bahagian cawangan semua menyokong kluster mahkamah babak nak adakan pilihan raya awal ni, maka jika Zahid menggunakan pentas PAU bagi mendapatkan mandat daripada seluruh perwakilan untuk memberi keyakinan kepada diri dia untuk membuat keputusan bila parlimen harus dibubarkan, itu akan menjadi satu ketetapan yang wajib dipatuhi oleh semua dalam UMNO, termasuk Ismail Sabri sebagai naib presiden UMNO. Jadi di situ Ismail Sabri akan berada dalam dilema. Kerana sebagai naib presiden, andai kata satu penetapan dibuat bagi memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Zahid untuk menetapkan bila parlimen harus bubar, dan andai kata, contoh, saya beri contoh, Zahid memutuskan, ya, parlimen harus bubar sebelum hujung Mac, contoh. Jadi Ismail Sabri sebagai naib presiden UMNO, dia memang perlu setuju. Tapi sebagai Perdana Menteri, dia tidak wajib setuju. Sebab bila Ismail Sabri menerima jawatan Perdana Menteri, dia mengangkat sumpah depan Yang di-Pertuan Agong, sumpah jawatan, bukan depan Zahid, bukan depan PAU. Jadi sebagai Perdana Menteri, dia tidak perlu setuju. Tetapi jika dia tidak setuju, ini akan menimbulkan dilema, kerana sebagai naib presiden UMNO boleh bertindak dan Zahid mengawal lembaga disiplin. Jadi di situ akan berlaku dilema. Jadi Ismail Sabri cemas, dan semua orang dalam UMNO tahu bahawa Zahid dengan Anwar ni, diorang ni memang ada hubungan akrab, dan perbincangan pernah dan mungkin sedang dilakukan ke arah jajaran politik baru. Jadi andai kata Zahid yang terdesak nak ada kan pilihan raya awal ni mencapai persetujuan dengan Pakatan Harapan, bahawasanya sekiranya lepas PRU 15, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk jajaran politik baru, maka jumlah kerusi mereka masih tidak akan cukup untuk bentuk kerajaan. Ini Zahid tahu, ini Anwar tahu. Tetapi jika jumlah kerusi mereka cukup besar, contohnya 90 kerusi atau 100 kerusi, mereka mungkin boleh menarik GPS untuk bersama mereka ataupun pihak-pihak tertentu untuk bersama mereka, dan jika berjaya mereka bentuk kerajaan, maka mereka akan bentuk kerajaan bersama.
Ismail Sabri tahu kemungkinan ni. Ismail Sabri tahu kluster mahkamah terdesak, dan Ismail Sabri tahu kluster mahkamah ni tidak mungkin bekerjasama dengan Tun. Sebab Tun dia tidak akan kerjasama dengan kluster mahkamah. Maknanya blok ketiga, blok kuasa ketiga ke apa ke, tidak akan kerjasama dengan kluster mahkamah. Maka untuk menumbangkan Ismail Sabri, untuk memastikan pilihan raya awal, semestinya Zahid akan menjurus ke arah Anwar. Jadi menyedari perkara ni, maka Ismail Sabri dikatakan sedang mempertimbangkan, ya, bukan memutuskan, benda ni bukan kepastian, kemungkinan melantik Hishamuddin sebagai timbalan Perdana Menteri. So itu, di situlah timbulnya cerita nak jadikan Hishamuddin timbalan Perdana Menteri dalam keadaan terdesak. Tapi Ismail Sabri tetap dalam dilema, kerana kalau dilantik Hishamuddin, PPBM tak akan berpuas hati sebab timbalan Perdana Menteri UMNO. Kalau dilantik Azmin dengan atau Hamzah, ini akan memarahkan lagi kluster mahkamah. Jadi dalam keadaan terdesak, ada pertimbangan nak naikkan Hishamuddin. Tetapi ini adalah disebabkan Ismail Sabri terdesak. Tapi sebenarnya Ismail Sabri tahu, dia buat keputusan apa pun, ianya tidak akan mengubah perancangan kluster mahkamah. Malah kluster mahkamah tidak minta pun Ismail Sabri melantik timbalan Perdana Menteri. Sekarang fokus kluster mahkamah ialah PRU awal. So ini adalah perancangan untuk melantik TPM, dan pertimbangan mungkin boleh melantik Hishamuddin adalah semua disebabkan Ismail Sabri terdesak. So itulah pencerahan saya. Berhubung kabar angin, kononnya Ismail Sabri sedang mempertimbangkan Hamzah atau Azmin sebagai TPM, dan satu versi yang mengatakan Ismail Sabri mempertimbangkan Hishamuddin sebagai TPM. Baik, sebelum saya buka kepada soalan, saya nak buat satu teguran. Jadi ahli parlimen PKR, ya, Hassan Abdul Karim, telah membuat satu kenyataan. Dia telah mempertahankan KWSP, dan dia mengkritik pemimpin-pemimpin UMNO kerana memperjuangkan pengeluaran KWSP. Okey. Now ini adalah ahli parlimen PKR. Okey, dari satu sudut saya setuju dengan dia. Sebabnya saya dah beritahu, ahli-ahli parlimen UMNO ni, Najib, Zahid, Ashraf ni, semuanya mengapi-apikan rakyat untuk berjuang menuntut dari kerajaan agar mereka dibenarkan keluarkan KWSP. Ini adalah satu perkara yang tidak bertanggungjawab, kerana cara yang betul bukannya nak mengeluarkan KWSP, tapi cara yang betul ialah menuntut kerajaan menebus kembali kegagalannya, iaitu kegagalan menangani wabak COVID, ya, sehingga dilakukan lockdown separuh masa yang telah menyeksa, memudaratkan perniagaan kecil sederhana, ya, yang lockdown yang berpandukan kepada politik darjat kerana syarikat-syarikat besar yang tidak melibatkan keperluan asas dibenarkan buka. Ya, jadi lockdown ni tak ada guna, tapi masih memaksa syarikat kecil dan sederhana tutup, ya, dan pelbagai sebab atau perkara lain yang boleh diklasifikasikan sebagai kegagalan kerajaan yang telah memudaratkan rakyat. Jadi mereka perlu menebus kembali kegagalan tersebut dengan menyalurkan sejumlah dana tertentu kepada akaun-akaun peribadi semua mangsa, tanpa perlu banyak red tape, rayuan dan sebagainya, tak perlu. Dan lebih-lebih lagi, mangsa-mangsa ni yang sudah sedia terseksa, diseksa lagi dengan kenaikan harga barang. Dan kenaikan harga barang ni disebabkan juga oleh kerajaan ni. Kerajaan ni tak tahu nak mentadbir urus negara, tak tahu nak mengawal kenaikan harga barang, dan keadaan ekonomi yang mudarat disebabkan kegagalan kerajaan ni telah juga menyumbang kepada harga barang melambung naik. Jadi mereka yang dah terseksa disebabkan kegagalan kerajaan, terseksa lagi, tambah pula seksa dia masa banjir. Jadi sekurang-kurangnya masukkan 5,000 dalam akaun setiap satu, dengan satu formula pertimbangan bantuan tambahan kepada mangsa-mangsa ni, tanpa menerusi proses yang rumit, ya. So ini perlu dilakukan oleh kerajaan
bukan hanya duduk di depan kaca TV, di depan mikrofon dan mengumumkan bantuan banyak mana bilion, rebat 100%, diskaun 100%, alat-alat ganti dan sebagainya. Itu tidak akan membantu sepenuhnya mangsa-mangsa banjir. Masuk terus kurang-kurangnya lah 5,000 ke dalam akaun mangsa-mangsa bagi menebus balik kegagalan kerajaan. Jadi itu cara yang betul. Bukannya pemimpin UMNO mengapi-apikan rakyat untuk keluarkan KWSP. Nah, saya faham rakyat nak keluarkan KWSP sebab rakyat tak tahu kerajaan tak boleh diharap. Tapi pemimpin-pemimpin ni tak bertanggungjawab. Jadi dari sudut itu saya setuju dengan Hassan Abdul Karim. Tapi apa yang saya nak bawa perhatian kepada anda adalah Hassan Abdul Karim ni seorang hipokrit. Kerana dia terlibat dalam gerombolan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan yang bersetuju untuk masuk MOU dengan kerajaan yang memberi nyawa kepada Ismail Sabri. Di sini Anwar duk temberang, Ismail Sabri tak betul lah, ini tak betul lah, itu tak betul lah. Kit Siang duk temberang, yang ni tak betul, yang tu tak betul. Walhal mereka lah yang beri nyawa. Ya. Suruh Hassan Abdul Karim desak Anwar tarik MOU. Buat apa masuk MOU tu? Kononnya nak masuk MOU tu untuk elak pilihan raya demi rakyat, depa jaja nama rakyat. Kononnya nak masuk MOU tu untuk pastikan kerajaan stabil demi rakyat supaya tak perlu pilihan raya. Tapi Anwar yang sama ni, Pakatan Harapan yang sama ni bersekongkol dengan adun-adun tertentu di Melaka sehingga tercetus ketidakstabilan kerajaan Melaka yang menjurus kepada pilihan raya negeri Melaka lebih awal dari yang sepatutnya, dan Pakatan Harapan mengambil bahagian dalam PRN tersebut. Jadi di Melaka dialah yang menyumbang kepada ketidakstabilan kerajaan, dialah yang terlibat dalam kempen pilihan raya, tapi masa tanda tangan MOU dia kata demi rakyat, tak mau pilihan raya, nak pastikan kestabilan kerajaan. Jadi jika di PRN Melaka dia sanggup terlibat, di Sarawak dia sanggup terlibat, jadi buat apa kekalkan MOU ni? Jadi Hassan Abdul Karim ni jangan hipokrit. Sebab Hassan Abdul Karim dari satu sudut membuat kenyataan yang betul apabila menyerang pemimpin-pemimpin UMNO ni. Tapi dari sudut yang lain, dia memberi nyawa kepada gerombolan UMNO, PPBM dan PAS ni untuk melakukan kerja-kerja bodoh ni. Jadi saya nak bawa perhatian lah kepada anda. Kenyataan Hassan Abdul Karim ni senada dengan kenyataan kerajaan. Jadi tak heranlah orang lihat PKR ni sebagai proksi Barisan Nasional. Fikir-fikirkanlah. Ya. Okey. Jadi saya buka kepada soalan. Jika ada soalan, anda boleh bertanya bermula sekarang. Ya. Kalau saya terlepas ya mana-mana soalan di atas, anda boleh mengulanginya ya. Din, okey, saya mula dengan Din Mahat. Kalau saya terlepas belum ni, anda boleh ulang ya. Rakyat bayar gaji berpuluhan ribu bukan nak tengok drama politik atau pelawak-pelawak menteri. Suara rakyat dah serak melaung. Bagiran cadangan tun terbaik sementara ni. Betul. Itulah yang saya telah jelaskan semalam. Saya bukannya ingin PRU awal, sebab PRU ni sebenarnya leceh lah nak adakan PRU awal. Tetapi memandangkan situasi ni, gerombolan ni macam mana pun, siapa pun jadi Perdana Menteri, perkara ni akan berulang. Sebab mana-mana pihak yang dilantik sebagai Perdana Menteri semestinya akan memerlukan sokongan seluruh ahli-ahli Parlimen, PPBM, UMNO dan PAS. Jadi dia akan menurut segala kehendak mereka dan kehendak yang bukan-bukan, sehingga menjurus kepada pelantikan menteri, timbalan menteri, pengerusi GLC, pengerusi agensi dan sebagainya yang tidak bersesuaian dengan kelayakan, kemampuan ataupun kebolehan seseorang tu, yang menjurus kepada kegagalan kerajaan berfungsi dengan baik yang kita lihat hari ini. Inilah masalahnya dengan gerombolan ni. Inilah masalahnya dengan kerajaan rapuh yang didirikan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Jadi PRU awal jawapannya mesti diadakan. Tetapi jika yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasanya untuk mengisytiharkan mageran, saya bersetuju. Sehingga 2023.
Syarimi. Rakyat yang perlu KWSP, kamu besar gaji tak rasa macam mana rakyat rasa. Kalau anda tujukan kepada menteri, saya faham. Ya, KWSP bukan jawapan dia. Ya, tetapi kerajaan tetap perlu, okey, daripada membenarkan rakyat meminta 10,000 tu, salurkan terus pada kesemua yang terbabit 5,000 dengan kemungkinan dapat lebih berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ya, ini mereka tidak lakukan. Ya. Dan kalau anda maksudkan saya tak pastilah. Saya bukan gaji besar. Anda tak tahu saya susah macam mana. Ya. Syarimi. Okey. Itu tak ya. Raymond KST, saya ludah semua orang politik ini. Saya berpendapat orang-orang politik yang ada sekarang ni tidak berpijak di bumi nyata. Mereka terlalu tersisih daripada the people's psyche. Mereka tak faham sebenarnya cara berfikir rakyat. Mereka dah tersasar jauh. Mereka percaya benda yang mereka lakukan ni boleh mempengaruhi rakyat seperti mana dulu-dulu. Tapi sekarang rakyat dah makin matang dan perkara ni sudah dilihat tanda-tanda dia pada PRU 15. Jika ramai keluar mengundi pada PRU 15, minta maaf ya, kita dah lihat pada PRU 14. Jika ramai keluar mengundi pada PRU 15, kematangan ni memang sudah bertambah dari PRU 14 sampai sekarang. Dan saya rasa ahli-ahli politik khususnya dalam blok kerajaan ni akan menerima tamparan kencang apabila melihat bahawa sebenarnya apa yang mereka fikirkan boleh mempengaruhi rakyat ni sebenarnya tidak ada kesan, malah menjadikan rakyat lebih meluap. Di luar sana mungkin mereka tak turun padang cukup lah. Di luar sana dengar je rakyat, baru mereka tahu. Mungkin mereka berpandukan kepada lawatan-lawatan yang mereka lakukan. Mestilah kalau rakyat nampak VIP, majoriti akan senyum, nak ambil gambar walaupun mereka tak suka. Saya pun, kalau esok saya nampak jolo ya dekat mana-mana tempat gedung membeli belah, saya nampak jolo, saya terus akan dekat dengan jolo, ambil selfie. Sebab apa? He is the greatest criminal mind. Apa pun dia famous. Itu bukan bermakna saya sokong jolo. Itu bukan bermakna saya setuju dengan apa yang jolo lakukan. Ya. Tapi saya tetap akan selfie dengan jolo. Okey. So saya rasa mereka ni sudah tidak faham perasaan rakyat. So mereka percaya apa yang mereka lakukan ni memang ada pengaruh kat rakyat. Pergi kat luar sana, tanya 10 orang, 9 akan kata memang mereka ludah lah dengan perangai pemimpin-pemimpin kerajaan. Muhammad Rahmat, RJ, apa agaknya langkah Tun selepas ini? Mohon penjelasan. Okey, saya percayalah saya tidak tahu. Dan kalau saya tahu pun, saya tidak boleh memberitahunya kerana ianya melibatkan strategi. Tetapi saya tidak tahu. Ya. Rahman Yusof, apakah pandangan Tuan bahawa PH akan menarik balik MOU dalam masa terdekat ni untuk membolehkan PRU 15 dapat dilakukan segera? PH ni dia dah tahu keadaan dia teruk. DAP dah tahu dia akan kehilangan sekurang-kurangnya 20% kerusi dia. Dan kalau dia lebih lama dalam MOU, prestasi PH akan lebih teruk kerana rakyat akan makin meluat dengan PH ni. Lebih lama, lebih apabila kebencian rakyat terhadap kerajaan bertambah, kebencian terhadap PH akan turut berlipat ganda. Jadi PH tak boleh berdolak-dalik lama. Dia tak boleh tunggu sampai deadline Julai untuk bubar parlimen yang dimeterai dalam MOU, tak boleh. Okey, so dia kena awal. Dan dia tahu dia tak boleh lagi cuba berunding dengan Tun, ya, selagi ada Anwar Ibrahim di sana. Dan dia tahu di satu-satunya rundingan yang boleh diadakan adalah bersama kluster mahkamah. Cuba fikir secara logik. Kluster mahkamah pun sama. Dia tahu kalau dia bawa UMNO atau Barisan Nasional berunding dengan Tun, boleh, tapi Tun tak nak kluster mahkamah. Jadi tak bolehlah jawabnya. Jadi satu-satunya
perbincangan ke arah jajaran politik yang mungkin boleh dimasuki selepas ini adalah antara PH dengan Barisan Nasional, dan itulah yang bakal berlaku. Jadi semestinya PH tahu kluster mahkamah ni tak sabar, dia nak ada PRU awal. PH pun tahu, PH takut nak masuk pilihan raya sebab dia tahu PKR akan kena belasah. Tapi kalau dia tunggu lebih lama, lebih teruk natijanya. Jadi semua ni menjurus kepada kemungkinan amat tinggi MOU ni akan ditarik tak lama lagi. So by logic, the answer is there. John Lian, PRU 15 will be decided by 40% of eligible voter who witnessed the pandemic and devastating flood that made us more wise and integrity when we pick candidate rather. I think it's way more than 40% lah. I think it's way more than 40%. Syukur Laj Toyang, JPS ada bagi peluang PPBM bertanding 2 atau 3 kerusi pada PRU 15 di Sarawak, tuan. Okey, GPS saya rasa barisan dengan PPBM ni kalau masuk Sarawak untuk bertanding, bodoh lah. Saya rasa bodoh lah. Itu je jawapan saya lah. So anda rujuk live saya yang lepas, perincian saya berhubung PRN Sarawak. Saya ringkaskan, mungkin ada yang tak terlepas ya, dengar. Ada satu perkara dalam PRN Sarawak yang telah gagal dijelaskan oleh Kit Siang, Anwar dan sebagainya, bukan kerana mereka tak tahu, tetapi kerana mereka malu nak menjelaskannya, malah mereka nak selindungi fakta atau hakikat ni dari rakyat. Iaitu, anda lihat ada penurunan dalam peratusan yang keluar mengundi di Sarawak, pilihan raya negeri ya. Jadi tahun lepas 68% yang keluar, tahun ni 60%. Jadi tak banyak, tapi 8% lah beza. Mengapa menurun? Ada yang kata sebab tidak ada pilihan, jadi mereka tidak keluar. Kalau Melaka betul, tidak ada pilihan, jadi ramai tak keluar sebab penurunan di Melaka mendadak. Tapi di Sarawak 8% je. Mengapa? Jadi mengapa pakatan kena teruk? Jadi tak bolehlah guna alasan kurang yang keluar mengundi sebab itu pakatan kena teruk. Sebab pakatan kena amat teruk, PKR kena amat teruk, dia hangus terus, tapi penurunan peratusan mengundi hanya peratusan yang keluar mengundi hanya 8%. Jadi ianya adalah satu kepalsuan, satu penipuan apabila Kit Siang berkata sebab Pakatan Harapan kalah teruk di Sarawak adalah sebab kurang yang keluar mengundi. Itu adalah kepalsuan. Sebab sebenarnya begini, saya dah jelaskan berulang kali, dan bagi yang belum mendengar, sila ambil perhatian. Sebabnya GPS ni terdiri daripada 4 parti yang pada asalnya dari Barisan Nasional. Sekarang ni dia duduk bawah bumbung GPS dan diketuai oleh Abang Johari. Jadi sebelum pada PRU 14, rakyat telah memberi satu mesej yang jelas kepada pemimpin-pemimpin politik, iaitu kami tolak kleptokrat. Okay. Kami tolak kleptokrat. Jadi apabila PRU 14 berakhir, 4 parti ni yang sekarang duduk bawah GPS ni telah menghormati mandat rakyat dan mengambil tindakan keluar dari Barisan Nasional sekaligus menjauhi kleptokrat. Jadi mereka bergerak ke arah yang betul, iaitu menjauhi kleptokrat. Jadi rakyat terhutang budi sebab keempat-empat parti ini menghormati keputusan rakyat. PH pula terbalik. Dia bukan pergi belah sini, dia pergi arah songsang. Di PRU 14 dia lakukan yang betul. Dia menentang kleptokrat, dia menumbangkan kleptokrat. Tapi lepas PRU 14, dia berunding dengan kleptokrat dan sekarang dia memang mungkin akan bentuk jajaran politik dengan kleptokrat. Terbalik. Jadi GPS pergi arah betul, PH pergi arah songsang. Jadi GPS menghormati mandat rakyat, Pakatan Harapan mengkhianati mandat rakyat. Jadi pada PRN Sarawak baru-baru ni, rakyat tak nampak alternatif selain GPS. PH, mereka dah muak, mereka dah meluat dengan PH.
Jadi mereka memang nak beri kemenangan besar kepada GPS. Itu menjelaskan penurunan sedikit yang keluar mengundi. Sebab tidak ada alternatif selain GPS. Itu jawapan dia. Jadi kalau PPBM, BN nak masuk ni, tak usahlah. Tak usah. Kemungkinan TPM Muhyiddin dan 10%. Okey, si Jambul ya. Okey, bila saya baca kemungkinan TPM Muhyiddin, saya faham anda mungkin ada satu sumber yang mengatakan mungkin Muhyiddin. Saya pun tak tahu. Tetapi pencerahan saya hari ini adalah asalkan sebut nak lantik TPM akan memarahkan lagi rakyat. Tak ada guna. Ini adalah angkara Ismail Sabri yang dah terdesak. Sebab dia tahu kluster mahkamah menjurus ke arah nak bubar parlimen. Jadi dia terdesak. Jadi sebenarnya apa pun dia buat tidak akan meredakan kemarahan rakyat, hanya akan meningkatkan kemarahan rakyat. Jadi anda rujuk balik penjelasan saya tadi, mengapa ianya akan meningkatkan kemarahan rakyat. Ya. Okey. Ya, Mageran langkah terbaik Abu Hurairah. Wan bin Din, akak umbi UMNO akan sokong kluster mana? Akak umbi UMNO akan, dia saya dah jelaskan tadi, kalau sokongan terhadap kluster mahkamah hanya sekitar 30%, dan majoriti tak sokong Zahid atau Najib dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tapi sokongan terhadap Ismail Sabri hampir tiada. Dan untuk adakan PRU awal, pembubaran parlimen awal, kluster mahkamah dapat sokongan lebih 90%. Dan perbincangan untuk calonkan Tok Mat Hassan sebagai calon Perdana Menteri Barisan Nasional helah untuk menggembirakan akal umbi. Hakikatnya kepimpinan UMNO tahu UMNO takkan menang pilihan raya. Dia pasti perlu berbincang dengan PH, dan PH campur Barisan Nasional pun tak akan dapat cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Tetapi andai katalah untuk tujuan perbincangan, andai kata dapat cukup kerusi, semestinya calon Perdana Menteri adalah Anwar. Jadi ini hanyalah helah ya, untuk menggembirakan akal umbi. Alman Nizam, apakah implikasi pengeluaran KWSP dari sudut ekonomi? Jadi KWSP ni satu bentuk pelaburan sebenarnya, sebab anda bila gaji anda dipotong tambah dengan sumbangan majikan, dia masuk ke dalam akaun KWSP anda. Kemudian ini akan, dana ini akan terlibat dalam pelaburan yang membawa balik pulangan, dan sebahagian pulangan itu akan masuk ke dalam akaun anda, menyebabkan apabila anda pada hari tua anda, jumlah yang anda masukkan sebanyak ni, tapi jumlah yang terkumpul dalam akaun anda akan jauh lebih besar. So ianya sejenis pelaburan. Tetapi jika ada pengeluaran berleluasa dari KWSP, keyakinan pelabur terhadap kemampuan kerajaan untuk mengurus KWSP dengan baik akan terhakis. Ya? Itu impak dari sudut ekonomi. Macam mana nak desak atau push agar Mageran ini berjaya dilaksanakan, saya pun sebenarnya tidak tahu perkara ni, sebab kita dah lama push untuk Mageran, tapi benda ni setakat ini tidak diendahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya tetap menaruh harapan lah benda ni akan dipertimbangkan. Mageran bubar parlimen. Cukuplah berebut kuasa sekarang, biarlah kerajaan sekarang berusaha untuk membantu rakyat. Aziz Mat. Okey, jawapan saya, kini dah masuk hampir 2 tahun, dah berpuluh kali kita memberi peluang kepada gerombolan ni, tapi yang terjadi, negara makin mudarat, rakyat makin seksa. Nak beri peluang sampai mana? Sampai negara bankrupt. So there has to be a limit. Ya. Dan mereka ni dah buktikan berulang kali mereka kemaruk kuasa. Mereka tidak ada pertimbangan memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat. Ya.
dalam pada mereka suruh rakyat duduk rumah, mereka sedang bercatuk untuk tumbang kerajaan. Mereka lah yang mencetuskan pilihan raya Sabah yang sehingga hari ini kita memikul akibatnya. Mereka tidak akan bertanggungjawab. Tidak ada sumbangan pendanaan terus kepada mangsa-mangsa yang terkesan akibat kegagalan ini. Malah ugutan terhadap rakyat bertambah. Amaran terhadap rakyat, ikut SOP, sebab anda tak ikut SOP benda ni terjadi. Mereka tidak memikul tanggungjawab. Mereka mengamalkan politik darjat di Sabah terang-terang. Ramai MP ni langgar SOP, tidak ada tindakan. Mereka bermaharaja lela. Jadi saya tak faham apabila ada Aziz Mat boleh kata berilah peluang kepada berusaha untuk rakyat. Mereka tak berusaha untuk rakyat, mereka berusaha untuk diri sendiri. Ya, minta maaf lah. Sudah sampai gerombolan ni beredar, sudah sampai kita bertemu di medan pilihan raya supaya ada peluang rakyat dapat mematikan terus perjalanan politik MP-MP yang tidak boleh berfungsi ini. Ya. Kenapa kerajaan sekarang tak berani mengaku banyak pelabur lari? Banyak pelabur lari itu hakikat prestasi ekonomi negara antara terburuk di rantau ni, antara terburuk di dunia adalah hakikat. Anda tak payah dengar cakap kerajaan, anda boleh rujuk portal-portal rasmi, angka-angka rasmi, bursa saham, bank negara, Bloomberg dan Fitch dan pelbagai agensi rasmi. Ya, negara tengah mudarat. Dan mereka tak kisah. Mereka hanya memberi tumpuan kepada percaturan politik. Saya berjuang sebab sayangkan negara ni. Saya tengah susah. Tapi saya beri keutamaan kepada isu majmuk. Ya. Nah. RJ, dalam situasi negara sekarang, PRU awal tidak relevan sebab rakyat masih terkesan dengan masih COVID. Minta maaf. Terima kasih Khalifah Din. Tapi wabak COVID ni sebenarnya seharusnya dah lama diisytihar sebagai endemik. Ianya satu penyakit biasa yang lazim, yang tidak membahayakan. Ya. Kenyataan-kenyataan menteri bercanggah dengan ketetapan di luar, iaitu sebenarnya tidak ada bukti yang menunjukkan varian baru ni akan meningkatkan kadar kematian, dan angka COVID pun dah menurun, lebih 95% sudah divaksin. Jadi perlu ada satu tahap di mana kerajaan akan kata okey, kita tidak boleh sentiasa duduk dalam gua disebabkan pandemik ni, dan kita perlu keluar dari gua ni. Dan benda ni sebenarnya sudah berlaku. Sekarang ni semua orang bebas bergerak dan angka memang menurun. Sekarang ni semua orang bebas bergerak. Jadi kalau mengundi, bagaimanakah ini akan meningkatkan, ya, dengan SOP ketat, bagaimanakah ini akan meningkatkan angka COVID? Ini dah lebih sebulan dah PRN Melaka tidak menyumbang kepada satu gelombang baru. Dan kita lihat semua terbabit, iaitu PPBM, UMNO, PAS, PH, semuanya nampaknya tidak ada masalah masuk PRU. Jadi saya rasa alasan COVID ni tak lagi alasannya munasabah. Ya, boleh kita adakan PRU jika terpaksa. Adakah Jailani Ali, adakah anda bersetuju bahawa kerajaan sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang yang ada sekarang ini hanya ingin menjadikan rakyat mangsa atau hanya ingin mempermainkan rakyat kerana kepentingan peribadi kot? Kerana apa? Tak tahu, saya tak boleh baca. Tak, saya tak fikir Tun begitu. Saya tak fikir Tengku Razalih begitu. Saya tak nak hanya petik Tun, nanti orang kata saya hanya petik nama Tun sebab saya mendukung perjuangan Tun. Okey, saya tak fikir Tengku Razalih begitu. Saya tak fikir Syafiq Abdal begitu. Taklah.
bukan kepentingan peribadi. Sekarang sudah ada kesedaran di kalangan ahli-ahli politik tertentu bahawa kita perlu ada satu perubahan, ya, ada satu reset dalam politik Malaysia. Sebab gerombolan UMNO PPBM PAS ni sedang memudaratkan kita, ya. Simon S.H. Wong, ha ha ha, talk like a god. So it appears that you look at me as a god. Bless you, my son. Okay, saya terus ke bawah. Ya, Mike Murugan Arjunan, benci betul dengan kerajaan sekarang, asyik berpolitik sahaja. Itu adalah kenyataan yang tepat, asyik berpolitik sahaja. Ya, tujuan saya lakukan ni bukan keuntung apa-apa, sebab saya sayangkan negara. Ya. Kenapa para menteri balik dari luar negara tanpa kuarantin tapi balik dari umrah kuarantin? Itu saya tak faham lah. In the first place, apabila mereka memberi kelonggaran kepada menteri kuarantin 3 hari, dari situ pun saya tak faham dah. Saya tak faham. Ya, sains mana yang mereka gunakan? Adakah penyakit ni dia bijak memilih, oh menteri tak apa, kita 3 hari cukup, ya? Tak masuk akal, ya. Inilah yang dinamakan politik darjat, terang-terang depan mata, ya. Okey, saya ambil 2 lagi soalan, kemudian saya nak akhiri live ini. Ada sebarang kebarangkalian ke selepas PRU 15 nanti kalau berlaku lagi langkah Sheraton kedua kalinya? Okey, saya tidak jangkakan, memang tidak ada sesiapa yang akan menang majoriti, tetapi keluarlah ramai-ramai mengundi untuk mengelakkan benda ni berlaku, kerana kita perlu ada satu kingmaker yang kuat. Dan kingmaker atau blok ketiga ke apa ke, sudah semestinya akan calon-calon mereka akan masuk perjanjian-perjanjian yang akan menyukarkan mereka untuk terlibat dalam komplot sebegini. Dan pilihlah muka-muka baru. Jadi bila ramai keluar mengundi dan muncul kumpulan baru ni, jadi kebarangkalian benda ni berlaku atau berulang semula akan direndahkan dengan mendadak. Ya, kerana orang baru jarang akan dia kurang pengalaman menipu, mengkhianati, terlibat dalam rasuah, ya. Apa pandangan RJ berkenaan dos ketiga dan keempat? Buat masa ni saya tak ada komen dulu. Benda saya tengah kaji, ya. Dan saya tak nak campur isu tu dengan live ini. Okey, last question. Khalifah Din, RJ, betulkah info DAP sudah muak bersama PKR dan sekarang DAP berusaha bersama Tun untuk hadapi PRU? DAP dalam dia ada banyak puak yang sudah muak dengan PKR dan keengganan Anwar untuk menerima hakikat bahawa beliau tidak relevan. Tapi DAP ni saya tak nak komen sangat. Saya kurang percaya dengan kepimpinannya yang sekian lama ni tidak konsisten dan terlalu kuat bercatur untuk kepentingan peribadi mereka. Apa yang saya harapkan adalah amanah, ya. Saya buat kali pertama saya mengakulah amanah ni banyak pemimpin berkaliber, ya, dan saya amat-amat harap pemimpin-pemimpin seperti Muhammad Sabu, Salahuddin Ayub sedar dan ambil keputusan berani untuk jauhkan diri dari Anwar dan pergilah berunding dengan Tun, ya. Sayanglah nak lihat mereka memusnahkan masa depan mereka dengan terus bersama PKR ni. PKR ni adalah satu parti parah, sama seperti UMNO. Dan sekarang pun orang dah lihat ini adalah proksi swasta mahkamah.
Baik, saya sehingga kita berjumpa di live yang akan datang, iaitu esok ya. Jangan lupa ya, saya akan letak link kepada saluran Telegram saya sebentar lagi di ruang atas tajuk. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Jadi sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.